أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ni hao ma? Thank you. Alhamdulillah, terima kasih pengerusi majlis Encik Ibrahim Sabar, sentiasa sabar beliau ini ya. Yang saya kasihi, yang berhormat Encik Sibarasa Ahli Parlimen Subang, Encik Khairul penceramah sebentar tadi, seluruh jawatan kuasa penganjur, ketua-ketua cabang, ketua-ketua ranting, ketua cawangan, DAP, PAS dan seluruhnya. Pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada ketua cabang yang baru, Mr. Ambar. Kena bangun Mr. Ambar, perkenalkan diri anda. Ya, Mr. Ambar dan jawatan kuasa beliau. Memang saya minta beliau turun pada malam ini dengan jawatan kuasa beliau dan ada di antara sahabat-sahabat kita yang lain, ya. Sebab kita sambut baik program Pakatan Rakyat. Bila ada atas nama Pakatan Rakyat, PAS, DAP, PKR mesti bergabung. Jadi program-program sebeginilah kita untuk menyatukan, memperkukuhkan pentadbiran Pakatan Rakyat, khususnya di Selangor dan negeri-negeri lain di bawah Pakatan Rakyat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya kita dapat bertemu pada malam ini. Selepas 1 tahun lebih kita mentadbir negeri Selangor, baru-baru ini digemparkan dengan permasalahan pertukaran Menteri Besar. Tetapi tuan-tuan, bila kita dalam sidang DUN, orang-orang UMNO gigit jari tuan-tuan, gigit jari kerana mereka beranggapan bahawa negeri Selangor akan dibubarkan. Tapi Alhamdulillah, kita Pakatan Rakyat berbincang secara memperhalusi dengan umatnya dan Alhamdulillah hari ini YB Azmin menjadi Menteri Besar Selangor. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hampir 2 bulan YB Azmin mentadbir sebagai Menteri Besar. Beliau yang dikatakan cukup berdedikasi dan begitu berani membuat satu perubahan yang cukup besar dan drastik. Saya sebagai ADUN berbangga dengan pentadbiran beliau, pengurusan beliau dan juga pembentangan bajet-bajet pada tahun ini. Kalau kita baca dalam Selangor Kini hari ini, anda boleh tengok macam mana perkembangan peruntukan yang kita salurkan kepada rakyat. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, di dalam sidang DUN, untuk makluman, program-program mengemaskinikan untuk menaikkan taraf infrastruktur, begitu juga program MES merakyatkan ekonomi Selangor yang telah diperuntukkan oleh negeri Selangor begitu menarik dan diharap rakyat terutama di bawah donasi sedang boleh bekerjasama untuk merealisasikan hasrat Menteri Besar pada tahun ini dan seterusnya. InsyaAllah 2015 kita akan nampak kecermelangan pentadbiran Menteri Besar kita yang begitu muda lagi dan gagah lagi, sanggup terjak denggi ke dalam longkang bekerjasama dengan petani-petani. Yang ini kita nak tuan-tuan. Jadi dari PAS, saya mewakili PAS mengucapkan terima kasih dan tahniah seluruh pengundi N29 sedang. Untuk makluman, UMNO sekarang sedang gementar. Hari-hari yang dapat dimasukkan saya dalam grup bersama grup-grup UMNO ini semua ahli majlis. Mereka Tamal pun tahu ya, saya dah 3 kali keluar dari grup itu, dia masukkan lagi. Kononnya untuk bekerjasama, tetapi bukan bekerjasama tuan-tuan. Saya nak sebut pada malam ini, beliau menghentam kita. Apa Michael Tamal buat, dia kata. Apa Gobin buat, apa Hanim buat. Tidur ke? Dia tengok dekat jalan raya sana tuan-tuan, kalau tengok sekarang di Puchong sedang membangun dengan pesat. Oleh itu
sedang membangun. Saya tak ada masalah orang nak komen dalam Facebook, dalam WhatsApp, ya, secara personally hentam, tak ada masalah. Adat ini kalau tak berani di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Oleh itu kita sebagai pemimpin, tuan-tuan, kena berani menghadapi cabaran dan dugaan yang mendatang. InsyaAllah pentadbiran kita di bawah Pakatan Rakyat, kita telah bersatu padu untuk bekerjasama untuk merealisasikan hasrat Pakatan Rakyat di peringkat pusat untuk kita menawan Putrajaya. Oleh itu, saya menyarankan kepada penduduk seluruh N29 dan Lima Pucung, kita bersama-sama memperteguhkan ikatan Pakatan Rakyat dan kita bersama-sama bekerja. Jangan aku, engkau. Antara kita tidak persefahaman, ini mengundang UMNO mengambil jalan untuk menindas kita. Tuan-tuan kena ingat, di sebalik ketidaksefahamannya kita, UMNO mengambil jalan tengah. Oleh itu kita sebagai parti dalam Pakatan Rakyat, kita harus respect each other. PAS tak boleh kata DAP tak boleh kutuk PAS, PKR tak boleh kutuk PAS tak boleh kutuk each other, ya. Jadi saya sebagai adun, saya menerima segala tomahan ini, tapi kita berjanji atas Pakatan Rakyat. Kita punya presiden selalu berpesan, jaga Pakatan Rakyat, jaga Pakatan Rakyat, jaga Pakatan Rakyat. Oleh itu saya mengambil inisiatif untuk kita bekerjasama, walau apa halangan dan cabaran kita tanggung bersama. UMNO memang seronok, tuan-tuan. Dia tengok kita bergaduh, dia seronok tengok kita bercakap. Tadi Auta Singh telah hantar mesej pada saya, malam ni nak ceramah mesti nak kutuk UMNO. Memang saya nak kutuk UMNO, tuan-tuan. Sebab dalam sidang DUN pun UMNO selalu kutuk kita. Kita dah bagi tahu warning dia. Di DUN Seri Sedang 20 tahun Datuk Sate mentadbir, apa dia buat? Saya baru tahu 1 tahun setengah, tuan-tuan. Masalah banjir, masalah kampung setinggan, masalah sampah, masalah longkang, masalah sekolah agama, masalah sekolah Cina, masalah sekolah Tamil, masalah penduduk miskin, bangunan yang tidak diselesaikan, bangunan terbengkalai. Yang ini kita perlu fikirkan bersama untuk menjelaskan kehendak-kehendak rakyat. Untuk makluman, tadi saya ditanya oleh media, YB apakah yang menakutkan YB dalam pentadbiran ini? Saya kata yang menakutkan saya bila hujan dan ribut datang. Kerana hujan dan ribut saya tidak lena tidur, tuan-tuan. Di Puchong ini dia dah sinonim dengan banjirnya di Seri Sedang. Sekarang tambah lagi banjir di Seri Aman, banjir di Batu 14, tuan-tuan, di atas pembangunan LRT di kawasan Puchong. Tapi walau macam mana pun, Pasarana sentiasa bekerjasama dengan kita. Sekali kita jerit, sekali dia datang, sekali kita sergah, sekali dia laksanakan. Kita kena sergah selalulah, ya. Kalau nampak YB Gobin, kalau dia bercakap, dia tak pernah cakap slow. Saya slow lah sikit. Kalau beliau akan jerit, itu singa Puchong, ya. Tuan-tuan kena tahu. Sebab itu kita di Puchong ini kita tak bagi muka. Kita diamanahkan oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat. Tetapi janganlah sampai lubang dalam projek LRT membangun, ada lubang ambil gambar hantar Facebook. Nak bela lintah, nak bela buaya, hentam wakil rakyat, hentam ahli majlis, hentam ahli parlimen. Tak baik, tuan-tuan, ya. Jadi kami sebagai wakil rakyat memang memikirkan untuk rakyat. Bukan senang, tuan-tuan. Satu DUN yang paling ramai sekali, daftar pemilih 73,000 lebih, hampir 74,000, tuan-tuan. Dalam sidang DUN yang pertama, YB Azmin pernah menyebut, dan saya ulang lagi baru-baru ini dalam perbahasan saya, beliau pernah menyebut DUN Seri Sedang ini adalah DUN terbesar di Selangor, DUN teramai di Malaysia, malah DUN yang teramai sekali dalam dunia, tuan-tuan. Satu DUN 74,000. Oleh
berapa ringgit seorang tuan-tuan? Dapat RM2 lebih RM3 lebih setahun. Oleh itu saya memohon peruntukan yang lebih. Setiap hujah, setiap perbahasan mesti saya sebut supaya kerajaan negeri memberi peruntukan yang lebih sikit kepada Dun Si Sedang berbanding dengan dun-dun yang tidak ramai. Tetapi alhamdulillah, keprihatinan Menteri Besar baru kita, dia telah memberi 700,000 untuk tahun ini tuan-tuan. Bolehlah bernyawa sikit, sebab kita tahu pembangunan kita besar, rakyat kita ramai yang miskin, rumah-rumah yang perlu diperbaiki. Sebab itu saya meletakkan sasaran bajet-bajet tahunan ini untuk problem-problem tertentu. Kalau dibandingkan dengan don-don lain 25,000, 35,000, 45,000 penduduk dengan peruntukan tahunan yang sama macam kita, agak-agak tuan mesti mereka berlebih duit ya. Tapi untuk Dun Si Sedang kita dah habis dah. Sebab itu bila orang datang ke pejabat Adun, saya kata tunggu dulu KIV dulu, dan insya-Allah sekiranya dapat peruntukan itu, mana yang betul-betul memerlukan, kita akan beri tuan-tuan. Kita tidak boleh simpan. Peruntukan kerajaan negeri adalah untuk rakyat, bukan untuk aset. Sebab itu kita membelanjakan peruntukan ini mengikut keperluan-keperluan semasa yang munasabah. Oleh itu pembangunan dan juga pendidikan yang kita sasarkan, pendidikan begitu pesat, begitu juga MPNA. Pendidikan ini mesti diutamakan. Sebab itu peruntukan 12 juta ringgit setiap tahun yang ini tidak berusik. Dan insya-Allah sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Kafa, sekolah Tafiz dan sekolah agama memang memohon peruntukan itu tidak diusik dan tidak ditambah bagi saya, sebab tak ada dalam perbincangan ya. Jadi sekolah Cina, saya nak fokus sekolah Cina di Dun Si Sedang hanya 2 buah sahaja, di Bandar Puteri dan juga di Batu 14. Tapi walau macam mana pun di bahagian Dengkir bawah Datuk Sim sebagai bendahari ya, saya nak sebut, tapi dia mohon di bawah Dun Si Sedang. Dan kita bagi tahun 2014 sekolah di Dengkir bawah Datuk Sim sebagai bendahari, dia dapat 50,000. Di sekolah Batu 14, sekolah Cina, kita bagi 100,000 tuan-tuan ya, 100,000. Di sekolah Tamil 70,000 tuan-tuan. Sebab ini di sekolah Kafa dia ada peruntukan per kapita dari peringkat pusat. Semua sekolah Kafa kita bagi 5,000. Jangan marah sekolah Kafa sebab dia ada peruntukan per kapita. Untuk SRA tidak ada peruntukan dari kerajaan negeri yang agihan ini, tetapi dia ada peruntukan dari JAIZ. Begitu juga dengan pembangunan sekolah Cina di Batu 14 ya. Yang ini juga saya telah menyuarakan kepada Esko Pendidikan, di mana kita cuba lihat, sebab terlalu ramai pelajar, seramai 4,000 sekolah itu yang kita harapkan akan datang selesa untuk belajar. Sebab itu kita adu-adukan ahli parlimen kita YB Gobind Singh, yang ni kita sebut tadi ya, Lion Kuchum. Beliau lagi suara dia kuat dari saya, dan kami tidak ada masalah berganding bahu ke mana saja program. Dan alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu. Walau macam mana pun sidang dom belum habis tuan-tuan, ada 1 minggu lagi. Setiap hari kami duduk dalam dewan sampai pukul 7 malam ya. Kalau saya pergi ke Sabah, saya tanya orang Sabah, berapa hari sidang dom? Tak sampai seminggu ya. Kat Terengganu 3 hari je tuan-tuan. Dekat Perak pun sama ya. Di bawah Negeri Pakatan Rakyat sidang dom tak sampai seminggu settle. Semua okey ya. Dan tidak diberi peluang untuk berbahas. Tetapi kita di bawah Negeri Pakatan Rakyat diberi UMNO berpeluang berbahas dengan kita tuan-tuan. Sampai speaker kata, yang mana pembangkang, yang mana kerajaan. Dia orang sudah confused sebab UMNO sekarang dia nampak kebenaran pentadbiran Pakatan Rakyat begitu telus. Peruntukan 200,000 untuk adun-adun pembangkang.
bisik dalam dewan ini. Pada sidang DUN yang lepas, seorang adun dari UMNO bisik pada saya, YB Hanim, tolong minta lah sikit kat kerajaan. Kami pun adun, kami serve untuk rakyat. Bagilah peruntukan sikit. Waktu itu Tashik Khalid, ya. Tapi sekarang berubah Menteri Besar. Menteri Besar ini cukup prihatin. Dia bagi 200,000 pada adun-adun UMNO. Atas sebab keprihatinan beliau supaya adun-adun ini serve untuk rakyat, bukan untuk beliau. Ya, ramai juga orang kata, apa nak bagi? Dia tak nak, sudahlah, ambil balik. Tak boleh, Menteri Besar kata bagi. Dan kita bagi tahu pada mereka, inilah pengiktirafan kerajaan Pakatan Rakyat kepada pembangkang. Ketua pembangkang dapat kereta, tuan-tuan. Kalau tengok dalam paper, ya, ketua pembangkang dapat kereta. Kita tanya ahli parlimen kita, ketua pembangkang kita di parlimen, apa dia dapat? Tapi tak apa, tuan-tuan. Kita Pakatan Rakyat yang bersikap sabar, prihatin, peri kemanusiaan, ya. Jadi kita serve untuk rakyat. Jadi ini janji Allah, bila kita buat baik dengan orang lain, insya-Allah orang akan buat baik pada kita. Islam memang mengajar kebaikan kepada semua makhluk. Rahmatan lil alamin. Kebaikan untuk seluruh alam. Bukan untuk orang PAS, bukan untuk orang keadilan, bukan untuk orang DAP. Seluruh alam. Begitu juga. Dari segi peruntukan, kebajikan, saya tidak mengenal ideologi, tuan-tuan. Orang UMNO ramai datang kepada saya. YB, anak saya tak ada susu. Ya? Okey, tak apa, isi borang, kita bagi RM100, RM50. Kita bagi. Saya tak nak sebutlah dari sekolah mana, ya. Datang GPK 2-3 orang datang memohon peruntukan sekolah. Peruntukan pendidikan ke sekolah memang dipotong seperti mana, tak seperti dulu, ya. Peruntukan sebab yuran tidak dikenakan, RM4.80 dimansuhkan. Jadi berat untuk sekolah-sekolah untuk membuat program. Mereka datang kat pejabat saya memohon peruntukan sikitlah untuk program-program, ya. Jadi saya kata tak apa, saya luluskan RM1,000. Terkejut mereka, tuan-tuan. Apa mereka kata? YB, kalau dulu Barisan Nasional nak jumpa adun dia 3 lapis. 3 lapis, tuan-tuan. Ya, 3 lapis. Jumpa sekretari dia dulu, jumpa setiap peribadi dulu, tak tahu jumpa lagi dekat depan, baru boleh jumpa wakil rakyat. Tetapi kita Pakatan Rakyat tak kisah. Hop tepi jalan jumpa turun, ya. Tapi di keadaan kesibukan, saya minta maaf, mungkin ada di antara sahabat-sahabat, kawan-kawan yang nak jumpa saya tak ada di rumah. Waktu itu memang time terlalu constraint, ya. Memang sibuk sangat tu memang tak ada. Tapi saya minta pegawai di pejabat memang kena sentiasa ada sehingga pukul 6 petang, ya. Jadi itu sebab kita serve untuk rakyat. InsyaAllah rakyat, saya ingin memohonlah sokongan kepada Pakatan Rakyat. Jangan luntur, tuan-tuan, walaupun sedikit pun. Dan kita harap di Puchong, Parlimen Puchong, Dun Seri Sedang, Dun Kinrara, kita maintain kemenangan ini dan kita tambah lagi menang kerusi di peringkat negeri Selangor, dan seterusnya kita dapat memegang tampuk kepimpinan ke Putrajaya. Itu saja dari saya yang saya harap dia nak bagi warning dah, ya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.